Selamat datang ke channel Cikgu Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita kembali untuk video pengajian perniagaan semester yang pertama. Pada kali ini kita akan tengok bab yang kelima iaitu sumber manusia bahagian yang pertama. Untuk bab yang kelima bahagian yang pertama ini, kita akan memfokuskan kepada subtopik 5.1 iaitu pengurusan sumber manusia, kepentingan pengurusan sumber manusia, fungsi pengurusan sumber manusia, cabaran pengurus sumber manusia dan yang terakhir sekali ialah pengurusan sumber manusia strategik. Yang pertama sekali kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ini merujuk kepada falsafah, polisi, prosedur dan amalan-amalan yang berkaitan dengan pengurusan pekerja dalam sesebuah organisasi. Memberi penekanan kepada usaha untuk menarik minat, membangun dan mengekalkan tenaga kerja berprestasi tinggi untuk mencapai matlamat organisasi. Dalam arti kata lain, pengurusan sumber manusia ni kita akan tengok berkaitan bagaimana kita nak menguruskan pekerja-pekerja yang ada dalam sesebuah organisasi. Dari permulaan kita ambil pekerja sehinggalah pekerja tersebut tamat perkhidmatan. Seterusnya kita tengok apakah kepentingan pengurusan sumber manusia ni diwujudkan. Yang pertama, untuk memastikan bilangan tenaga kerja mencukupi. Antara peranannya mengambil bilangan-bilangan pekerja yang diperlukan oleh setiap jabatan. Apabila pekerja mencukupi, operasi syarikat dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk memastikan organisasi memiliki pekerja berkebolehan. Sumber manusia juga berperanan untuk melatih pekerja-pekerja yang sedia ada. Sekiranya pekerja-pekerja tersebut memiliki kebolehan yang tinggi, banyak peluang-peluang perniagaan yang kita boleh ambil. Yang ketiga, pengambilan tenaga kerja yang bersesuaian dan berkualiti. Sumber manusia dia akan ambil pekerja-pekerja berdasarkan apa yang diminta oleh setiap jabatan. Dari segi kelayakan dan sebagainya lah. Yang keempat, menyediakan program latihan dan pembangunan. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran untuk setiap pekerja. Dia akan rangkakan apa program-program yang bersesuaian. Seterusnya, membangunkan ganjaran yang adil. Ganjaran contoh dari segi gaji, faedah-faedah lain. Ini penting bagi meningkatkan motivasi pekerja. Dan yang terakhir sekali, kepentingannya ialah untuk membangunkan program penilaian prestasi. Setiap pekerja akan dinilai satu persatu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian ini dilakukan untuk tujuan pemberian ganjaran, kenaikan pangkat dan sebagainya. Seterusnya kita tengok fungsi pengurusan sumber manusia. Apakah fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia? Terdapat 5 fungsi pengurusan sumber manusia iaitu pengantara, yang kedua perancang program penstafan, yang ketiga penilai prestasi, yang keempat sebagai facilitator dan yang terakhir sekali yang kelima sebagai penyelaras. Jom kita tengok huraian satu persatu berkaitan dengan fungsi pengurusan sumber manusia. Yang pertama, sebagai pengantara. Yang bermaksud pengurusan sumber manusia ini bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dan industri. Ini dalam kata lain, sekiranya pekerja mungkin kata ada pertanyaan ataupun ketidakpuasan hati terhadap syarikat ataupun sesebuah organisasi, dia boleh menyuarakan pandangan pendapat mereka kepada pihak wakil, pihak pengurusan sumber manusia, dan pihak pengurusan sumber manusia akan sampaikan kepada pihak tertinggi. Atau sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang ingin bos memberi maklumat kepada orang bawahan. Orang pengurusan sumber manusia ini bertindak sebagai orang tengah dan menyampaikan kepada pekerja-pekerja. Yang kedua, perancang program penstafan, iaitu mengadakan program-program seperti perekrutan dalam pengambilan pekerja-pekerja baru. Jabatan sumber manusia ini dia akan mengkaji dan membuat
penilaian lah, sama ada mungkin berlaku penambahan pekerja atau sebaliknya. Sekiranya berlaku penambahan pekerja, so proses perekrutan akan berlaku dan Jabatan Sumber Manusia akan mengambil pekerja-pekerja baru. Yang ketiga, fungsinya ialah sebagai penilai prestasi. Jabatan Sumber Manusia akan memainkan peranan untuk menilai prestasi setiap pekerja-pekerjanya. Dan setiap pekerja akan diberi markah dan markah itu bertujuan untuk digunakan sebagai pemberian ganjaran ataupun kenaikan pangkat. Yang keempat, sebagai facilitator, di mana digunakan untuk program-program latihan dan pembangunan pekerja yang telah diatur. So, dia orang akan bertindak sebagai faci bagi memudahkan supaya setiap program latihan dan pembangunan itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir sekali, sebagai penyelaras, iaitu dalam membuat mungkin merancang dasar-dasar ataupun peraturan keselamatan dan juga latihan pekerja. So, dia akan buatlah program-program ni dan hantar submit kepada pihak pengurusan atasan untuk mendapatkan kelulusan. Seterusnya, kita tengok pula apakah cabaran yang dihadapi oleh pengurusan sumber manusia. Sama seperti jabatan-jabatan yang lain, setiap jabatan mempunyai cabaran masing-masing. So, kita tengok pula apa cabaran yang ada pada pengurusan sumber manusia. Berikut merupakan antara cabaran-cabaran pengurusan sumber manusia. Ada 7. Yang pertama, peningkatan bilangan pekerja wanita. Yang kedua, cabaran dari sudut teknologi. Yang ketiga, kemasukan buruh asing. Yang keempat, kepelbagaian tenaga kerja. Yang kelima, globalisasi. Yang keenam, undang-undang dan peraturan buruh. Dan yang terakhir sekali, perubahan ekonomi. Jom kita lihat satu persatu cabaran-cabaran pengurusan sumber manusia. Yang pertama, peningkatan bilangan pekerja wanita. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, situasi di mana bilangan pekerja wanita dalam setiap sektor pekerjaan meningkat. Ini memerlukan setiap majikan mempertimbangkan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian untuk golongan-golongan wanita ni. Sebagai contoh, memberikan cuti bersalin, mungkin boleh mewujudkan pusat asuhan kanak-kanak di tempat kerja. Dan juga kita dah ada akta-akta seperti gangguan seksual. Bagi memastikan kebajikan ataupun pekerja-pekerja wanita ni dapat melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, cabaran dari sudut teknologi. Perkembangan teknologi ini berkembang pesat dari semasa ke semasa. Bila berlakunya perubahan teknologi yang ketara, dia memerlukan kepakaran pekerja dalam mengendalikan teknologi tersebut. So, sebagai pengurus sumber manusia, dia kena pastikan syarikat mempunyai pekerja yang boleh mengendalikan teknologi tersebut. Sekiranya tiada, dia kena buatlah draft khusus-khusus yang bersesuaian kepada pekerja-pekerja yang telah dipilih bagi mengendalikan teknologi-teknologi yang diguna pakai. Yang ketiga, cabaran dari sudut kemasukan buruh asing. Kalau kita perhatikan, banyak pekerja-pekerja terdiri daripada warga negara asing, daripada Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Kemasukan buruh asing ni sebenarnya bagi menampung mungkin kekurangan pekerja dalam satu-satu sektor pekerjaan. Bila terdapatnya kemasukan buruh-buruh asing ni, sudah tentulah perbezaan budaya itu berlaku. So, sebagai pengurus sumber manusia, dia kena pastikan setiap pekerja-pekerja buruh asing ni diberikan penekanan khusus seperti dari segi aspek bahasa, tentang budaya yang diguna pakai dalam masyarakat Malaysia contohnya, bagi mengelakkan sebarang masalah berlaku. Contoh dari segi masalah bahasa ataupun budaya. Sekiranya benda ni dah berjaya diterap di kalangan buruh asing ni, so perjalanan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, cabaran dari sudut kepelbagaian tenaga kerja. Bilangan ataupun pekerja-pekerja yang berada dalam setiap sektor pekerjaan ni
bukan sahaja berbeza dari segi jantina lelaki perempuan, tapi berbeza juga mungkin dari segi umur. Okey, dari segi keupayaan, ada yang normal, ada yang kurang upaya. Okey, ada golongan minoriti dan sebagainya. So sebagai pengurus sumber manusia, dia kena pastikan setiap golongan-golongan ini mendapat faedah ataupun hak yang sama. Okey, tiada diskriminasi. Kalau sediakan tandas, so pastikan ada tandas untuk golongan OKU juga. Okey, yang kelima, cabaran dari sudut globalisasi. Okey, globalisasi maknanya organisasi perlu meningkatkan daya saing untuk terus bertahan dalam pasaran yang luas. Okey, persaingan kita bukan sahaja melibatkan dalam pasaran domestik iaitu tempatan. Tapi dunia sekarang ni persaingan kita terbuka luas. Okey, tanpa sepadan. Okey, daripada mana-mana negara. So kita kena pastikan pekerja-pekerja kita ni mampu bersaing, okey, dengan syarikat-syarikat luar negara. Okey, so macam mana kita nak bersaing? So dia kena draft lah. Okey, apa kursus yang bersesuaian, lengkapkan pekerja-pekerja yang kita ada ni dengan kemahiran-kemahiran yang terkini. Cabaran yang keenam ialah dari sudut undang-undang dan peraturan buruh. Okey, pengurus sumber manusia kena pastikan peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan buruh ni dipatuhi. Okey, contoh dari segi had umur. Okey, nak ambil pekerja berapa umur yang sesuai. Okey, dan sebagainya. Okey, bila contohnya kalau kata dalam sektor makanan, okey, mungkin setiap pekerja tu perlu mendapatkan ada laporan kesihatan dan sebagainya. So dia kena pastikanlah undang-undang yang berkaitan dengan pekerja dan buruh tu perlu dipatuhi. Kalau kita nak ambil warga negara ataupun buruh asing ni, so macam mana caranya? Okey, perlu menggunakan saluran yang betul. Okey, dan yang terakhir sekali ialah perubahan dari sudut ekonomi. Ekonomi ni dah ada dua, satu ekonomi Malaysia, satu ekonomi berkembang. Okey, kita tahu apabila sesebuah ekonomi tu berkembang, dia akan menyebabkan pendapatan rakyat meningkat. Bila pendapatan rakyat meningkat, permintaan terhadap sesuatu barang tu dia akan meningkat. Bila permintaan terhadap satu barang tu meningkat, so kita memerlukan lebihan tenaga kerja untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi berlakulah pertambahan pekerja. Jabatan Sumber Manusia perlu mengambil pekerja yang lebih. Dan sebaliknya, bila ekonomi Malaysia permintaan kurang. Bila permintaan kurang, mungkin terpaksa kita kurangkan bilangan pekerja. Pengurus sumber manusia dia kena peka lah dengan keadaan ekonomi semasa. Yang terakhir sekali kita tengok apakah itu pengurusan sumber manusia strategik. Okey, terdapat 3 tahap ataupun proses pengurusan sumber manusia strategik, iaitu menarik sumber manusia, membangun sumber manusia, dan yang ketiga mengekalkan sumber manusia. Okay, menarik sumber manusia bermaksud dilaksanakan berdasarkan kepada perancangan keperluan sumber manusia dari sudut kualiti dan kuantiti pekerja yang dikendaki sama ada dari sumber dalaman atau sumber luaran organisasi. Pihak pengurusan akan membentuk perancangan perekrutan, pengambilan dan seterusnya memilih pekerja yang bersesuaian. Okay, dalam proses menarik sumber manusia ni, di mana sumber manusia tu, Jabatan Sumber Manusia dah melakukan kajian, mungkin ramalan dan sebagainya sama ada berlaku penambahan ataupun pengurangan pekerja. Okey, sekiranya berlaku penambahan, okey, so apa cara yang kita boleh guna untuk merekrut pekerja-pekerja baru? Okey, dari segi perekrutan, pengambilan dan juga proses bagaimana kita nak ambil pekerja-pekerja. Okey, sama ada daripada sumber luaran ataupun sumber dalaman. Okey, yang kedua, membangun sumber manusia, iaitu membekalkan pekerja dengan pengetahuan dan kemahiran baru melalui program latihan dan pembangunan. Okay, pelaksanaan program ini dapat memenuhi keperluan pekerja bersesuaian dengan kerja semasa. Okay, ini bila pekerja dah diambil masuk untuk mengisi kekosongan jawatan yang berlaku. So, ini tugas seterusnya. Bahagian sumber manusia, kita nak beri latihan dan pembangunan kepada pekerja-pekerja ini supaya kemahiran yang ada tu dapat ditingkatkan dan diorang boleh memberikan, orang kata, satu persembahan yang terbaik kepada syarikat. Okay, yang ketiga, mengekalkan sumber manusia. Okay, so bagaimana kita nak kekalkan sumber manusia yang ataupun pekerja-pekerja yang sedia ada dalam kita punya syarikat? Okay, biasanya kita menyediakan sistem pembayaran upah dan ganjaran yang adil dan sistematik. Okay, bagi mendorong pekerja memberi perkhidmatan yang
maksimum. Okey, kita nak kekalkan pekerja-pekerja tu supaya setia dengan syarikat kita. So kita kena check dari segi pembayaran upah dan ganjaran adakah bersesuaian. So kita tengoklah dari sudut persaingan dia macam mana. Okey, dari sudut kemahiran yang dimiliki, kepakaran yang dimiliki, adakah setimpal dengan bayaran yang kita berikan. Okey, so sekiranya tidak setimpal, ini akan menyebabkan pekerja dia akan lari ke syarikat yang lain. Okey, faedah seperti kemudahan perumahan, perubatan, peluang kenaikan pangkat, cuti rahat merupakan antara pendorong untuk pekerja terus setia dalam sesebuah syarikat. Itu yang boleh kita fikirkanlah. Okey, so itu sahaja untuk video yang pertama, bahagian yang pertama, bab yang kelima, sumber manusia. Okey, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, komen, subscribe channel Cikgu Rizal dan share sekiranya bermanfaat. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye.